Bab tentang zakat dan tidak boleh dipisahkan di antara binatang yang terhimpun dan tidak boleh dihimpunkan di antara binatang yang terpisah kerana takut terkena zakat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, beliau memberitahu kepada perawi di bawahnya, yakni cucunya, iaitu Thumamah bin Abdullah bin Anas, sesungguhnya Abu Bakar telah menuliskan surat kepadanya tentang kefarduan sedekah, tentang ketentuan zakat yang telah diberikan ataupun dilakukan, ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yujma'u, dan dalam apa yang ditulis oleh Abu Bakar itu, yang ditulis oleh Rasulullah, yang ditentukan oleh Rasulullah itu, iaitu apa? Wala yujma'u baina mutafarriqin, tidak boleh dikumpulkan di antara binatang yang terpisah dan dipisahkan di antara binatang yang terkumpul, khasyatas sadaqah, kerana takut terkena sedekah ataupun zakat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Talhah bin Ubaidillah bahawa ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak terurus rambutnya. Dia pun berkata, wahai Rasulullah, akhbirni, ceritakan kepadaku apakah yang telah Allah fardukan ke atasku berupa sembahyang. Baginda menjawab, as-salawatul khams, sembahyang 5 waktu ataupun 5 sembahyang. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau kamu melakukan sesuatu sebagai sunat, yakni sembahyang syai'an minas salawat, minas salah ataupun minas salawat tatawu'an, secara tatawwu', yakni secara sunat. Qala akhbirni, orang itu berkata, ceritakan kepadaku apa yang Allah telah fardukan ke atasku berupa puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bulan Ramadan, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan, ataupun saumu ataupun siyamu syahri Ramadan, yakni dengan buang satu mudhaf, buang mudhaf. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau melakukan puasa sebagai sunat. Qala akhbirni, orang itu bertanya, ceritakan kepadaku apakah yang Allah tentukan ke atasku berupa zakat. Qala fa akhbarahu, perawi berkata, yakni Anas berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahunya tentang syara'i'il Islam, yakni ketentuan-ketentuan syariat Islam. Qala, orang itu berkata, wallazi akramaka, demi Tuhan yang telah memuliakan engkau, la atatawwa'u syai'an wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an, saya tidak akan melakukan apa-apa sebagai sunat dan tidak akan mengurangkan apa yang Allah telah fardukan, apa-apa yang Allah telah fardukan ke atasku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjayalah dia jika dia benar, akan dimasukkan dia ke dalam syurga kalau dia benar. Wa qala ba'dun nas, sesetengah orang berkata, apabila unta cukup 120 ekor, dikenakan 2 hiqah, 2 ekor unta hiqah. Fa in ahlakaha muta'ammidan, kalau dia membinasakan untanya itu dengan sengaja, ataupun dia telah memberikannya, ataupun telah berhelah pada unta itu, firaran minaz zakat, kerana ataupun dengan maksud mahu lari daripada zakat, fala syai'a alaihi, maka tidak dikenakan apa-apa ke atasnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada kanzu ahadikum yaumal qiyamah, simpanan seseorang daripada kamu itu akan menjadi syuja'an aqra', ular yang botak kepalanya pada hari kiamat nanti, di mana yafirru minhu sahibuhu, orang yang memiliki simpanan tadi lari daripadanya, ular itu pula mencarinya, yakni mengejarnya. Wa yaqul, sambil ataupun seraya dia berkata, ana kanzuka, akulah simpananmu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah,
ular itu akan terus mencarinya atau mengejarnya sehingga dia menghulurkan tangannya ke dalam mulutnya dan dimakan, sehingga dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ma rabbun na'am," kalau tuan punya binatang tidak memberikan hak binatang itu, yakni zakatlah, tusallatu alaihi, akan diberikan kuasa kepada binatang itu terhadapnya pada hari kiamat nanti, di mana binatang itu akan memijak-mijak mukanya dengan khufnya, yakni dengan kakinya. Wa qala ba'dun nas, sesetengah orang berkata berhubung dengan seseorang yang mempunyai unta, fa khafa, maka dia bimbang akan terkena zakat ke atasnya, dia pun menjual unta itu dengan unta seumpamanya, yakni menukar unta itu dengan unta seumpamanya, ataupun dengan kambing, ataupun dengan lembu, ataupun dengan beberapa dirham, dengan maksud mahu lari daripada sedekah sehari biyaumi, sehari sebelum diwajibkan, yakni cukup tahun itu, wahtiyalan, ataupun sebagai berhelah, mencari helah, fala syai'a alaihi, maka tidak dikenakan apa-apa ke atasnya. Wa huwa yaqul, dia juga berkata, yakni ba'dun nas itu juga berkata, in zakka ibilahu, kalau seseorang itu membayar zakat untanya sebelum cukup haul, sehari ataupun setahun sebelum cukup haul itu, jazat anhu, maka pemberian zakat sebelum cukup haul itu memadai bagi pihaknya, dikira sah bagi pihaknya. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas, beliau berkata, istafta Sa'd bin Ubadah al-Ansari, Sa'd bin Ubadah al-Ansari bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan nazar yang ditanggung ibunya yang telah mati sebelum dapat menyempurnakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikan nazar dia itu bagi pihaknya. Wa qala ba'dun nas, sesetengah orang berkata, apabila unta sampai 20 ekor maka dikenakan zakat padanya 4 ekor biri-biri ataupun kambing. Fa in wahabaha, kalau seseorang memberikannya sebelum cukup tahun, sebelum cukup 1 tahun, ataupun menjualnya, memberinya itu makna memberi kepada sesiapa lah dengan percuma, qabla al-haul, sebelum cukup tahun, ataupun menjualkannya firaran, untuk lari ataupun dengan maksud lari, yakni daripada sedekah zakat itu, aw ihtiyalan, ataupun sebagai mencari helah untuk menggugurkan zakat itu, fala syai'a alaihi, maka tidak dikenakan apa-apa ke atasnya. Demikian juga kalau seseorang itu membinasakannya, famata, lepas itu dia mati, fala syai'a fi malihi, tidak dikenakan apa-apa pada harta yang ditinggalkannya. Semuanya menjadi pusaka, tidak dikenakan apa-apa ke atas dia tu berupa zakat lah, dalam bentuk zakat tidak dikenakan. Babun, itu cerita lain. Babun, ada dalam setengah nuskahnya babul hilati fin nikah, habis itu cerita lain. Jadi baru ni kita sudah baca dah sebenarnya, ni baca lagi malam ni. Jadi tentang zakat ini helah, baru ni disebutkan dalam sembahyang, ni helah pula dalam zakat. Jadi mukadimah dia tu kita sudah sebut dah baru ni, minggu lepas. Helah tentang zakat, dalam hak Nabi SAW tentukan, sebutkan gani kena sebanyak mana, gani kena sebanyak mana tu, zakat dia tu. Dalam tu Nabi SAW ada kata, tidak boleh dipisahkan di antara binatang yang terkumpul dan dikumpulkan di antara binatang yang terpisah kerana takut terkena zakat. Jadi Nabi SAW kata gini ni